Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar 4 Al-Farabi. Okay, kita mulakan video ni dengan doa belajar. Okay, sebelum tu cikgu nak minta maaf sebab cikgu tak dapat nak bagi dalam waktu kelas tadi sebab memang macam-macam masalah ini. Banyak kali cikgu record, banyak kali lah tak dapat nak upload. Okay, cikgu minta maaf. Ni tak, cikgu pun tak pasti kat ni berapa cikgu record. Okay, tak apa. Kita teruskan. Quotes of the class kita hari ni, cikgu nak reveal di mana Allah letakkan kita, di situ tempat yang terbaik untuk kita. Okay, jadi yang ni adalah quotes daripada sebuah buku. Buku tu tajuk dia Memento. Penulis tu dia tulis di mana Allah letakkan kita, di situ tempat yang terbaik untuk kita. Buku ni cikgu dapat hadiah lah daripada penceramah ni, seorang penceramah. Sebab cikgu tanya soalan kat dia, so dia bagi buku yang dia tulis lah. Baiklah, jadi cikgu nak kamu letakkan quotes ni dalam diri kamu. Cuba kamu bayangkan sekarang kamu duduk tengok video cikgu kan? Okay. Kamu duduk tengok video ni, kamu duduk belajar dekat tempat duduk kamu sekarang ni, yang tu lah tempat yang terbaik untuk kamu. Tempat yang terbaik untuk kamu belajar. Kamu kena yakin. Okay, walaupun kita tak dapat pergi sekolah, tak dapat nak belajar dalam kelas dengan kawan-kawan, tapi kamu kena yakin sekarang ni, pada ketika ni, yang ni lah tempat yang terbaik untuk kamu belajar. Yang ni kalau kamu nak letakkan dalam diri kamu lah. Sama lah macam cikgu pun, yang ni lah tempat terbaik untuk cikgu mengajar. Okay, kalau ada rezeki nanti kamu akan masuk balik sekolah. Jangan risau. InsyaAllah ada rezeki kamu. Okay. Hari ni kita nak, macam cikgu janji, cikgu nak ajak mekanisme pernafasan. Okay. Dalam mekanisme pernafasan ni, satu je kita nak tengok. Kita nak membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Tadi cikgu ada suruh kamu salinkan kotak untuk jadual perbandingan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dan haiwan. Jadi kamu dah salin dah pun yang tu. Cikgu yakin kamu dah salin. Jadi cikgu nak, kita nak bincang sikit-sikit je lah. Sebab kamu dah salin kan? Okay. Untuk kelas yang hari tu, cikgu recap sikit. Jenis sistem respirasi. Cikgu ada cerita pasal nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu. JLP/I per I. JLP per I ni dia kena besar supaya pertukaran gas respirasi cekap. Jadi struktur respirasi ni, iaitu struktur respirasi dalam serangga, ikan, katak dan manusia, dia ada penyesuaian yang tersendiri. Okay, sebagai contohnya, tracheal, alveolus dengan filamen, dia banyak dalam sesebuah organisme tu lah. Okay, sesebuah organisme tu. Contohnya, alveolus dalam manusia, dia ada banyak sangat-sangat dia punya kuantiti lah. Okay, seterusnya kita nak tengok contoh yang ni dengan lebih dekat. Ni adalah katak. Dalam katak ada paru-paru. Okay, paru-paru ni dalam paru-paru ada lipatan-lipatan. Okay, jadi lipatan-lipatan ni, tengok cikgu tak tulis habis kan. Permukaan dalam paru-paru katak yang berlipat-lipat, okay, bertujuan meningkatkan nisbah JLP per I untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Okay, jadi berlipat-lipat ni supaya dapat pertukaran gas tu berlaku dengan cekap lah. Okay, stop kejap. Sekarang ni cikgu nak buat aktiviti dengan kamu. Walaupun kamu duduk sorang-sorang kat rumah kan. Okay, kamu stop. Take a deep breath. Okay, deep breath. Okay, sekarang ni cikgu nak kamu andaikan kamu watak dalam buku teks muka surat 134. Okay, macam ni aktiviti dia. Kamu buka muka surat tu, kamu tengok ada orang duk tarik nafas dan hembus nafas. Okay, hari ni cikgu nak kamu jadi orang yang dalam buku teks ni. Kamu kena tarik nafas dalam-dalam dan hembus nafas perlahan-lahan. Sambil tu ada proses dekat situ, proses tarikan nafas dan hembusan nafas. Cikgu nak kamu cuba, okay, cuba selami, fahami dia punya proses tu. Sambil tu kamu bayangkan proses tu sedang berlaku dekat kamu punya sistem respirasi. Okay, cikgu
Cikgu kira 3, 2, 1, kamu pause video ni kejap. Dan jalankan aktiviti tu tau. Okay. 3, 2, 1, pause. Okay. Cikgu harap kamu dah jalankan aktiviti tadi. Jangan tak buat pula, buatlah. Okay. Boleh revise dulu sebelum cikgu nak masuklah pasal hembusan dan tarikan nafas untuk manusia. Okay, sekarang ni kita nak guna buku nilam ni sahaja. Kamu buka buku nilam kamu. Hari ni cikgu bagi bonus lagi. Bonus lah juga kan. Sebab nak bagi jawapan ni. Kamu buka terus buku nilam kamu. Untuk salin terus jawapan. Apa yang cikgu nak bentang hari ni. Apa yang cikgu nak ajak hari ni. Inilah dalam buku nilam kamu. Sambil cikgu bentang, sambil kamu salin. Okay, lagi baru special sikit hari ni. Kamu salin saja, kamu tak payah cari dalam buku teks kan. Sebab lagi kamu ada tugasan yang lain. Okay, pertama sekali tarikan nafas. Kita tengok otot interkostal. Okay, dekat kamu punya sistem respirasi ni ada otot. Okay, otot yang tutup kamu punya orang panggil apa, sangkar rusuk lah. Okay, iaitu otot interkostal. Untuk tarikan nafas, otot interkostal luar ni akan mengecut. Dan otot interkostal dalam akan mengendur. Dia berlawanan lah. Kalau interkostal luar mengecut, interkostal dalam akan mengendur. Jadinya untuk tarikan nafas ni, interkostal luar mengecut, berlawanan daripada dia, interkostal luar dalam hembusan nafas akan mengendur. Jadi kamu ingat macam tu je lah. Kamu ingat satu, contoh kamu pilih otot interkostal luar. Okey, aku nak hafal otot interkostal luar sahaja. Okey, jadi kamu hafal lah kalau tarikan nafas. Okey, otot interkostal luar mengecut. Kalau sebaliknya, kalau hembusan nafas mestilah mengendur. Dia berlawanan lah tarikan dan hembusan nafas. Okey, seterusnya adalah otot diafragma. Diafragma ni bahagian bawah ni, okey. Otot ni akan mengecut dan diafragma dan dia akan mendatar. Okay, kamu bandingkan dengan diafragma untuk hembusan nafas, dia sangat-sangatlah mengendur. Maksudnya dia makin memanjang lah diafragma tu dan akan melengkung ke atas. Kamu boleh bayang tak? Bila kamu hembus nafas, okey, diafragma tu dia menaik ke atas. Okey, seterusnya. Sangkar rusuk untuk tarikan nafas akan bergerak ke atas dan keluar. Kalau yang ni, kamu waktu hembus nafas, kamu boleh nampak lah kamu punya sangkar rusuk, kamu punya dada ni makin ke atas. Okay, dan keluar. Samalah terbalik dia. Untuk yang hembusan nafas, dia akan bergerak ke bawah dan ke dalam sangkar rusuk tu. Akhir sekali, untuk dia punya last kali yang keempat ni, tarikan nafas ni akan menambahkan isi padu rongga torak. Okay, rongga torak ni adalah ruang di dalam kamu punya bahagian atas ni lah, bahagian pernafasan kamu, bahagian paru-paru kamu tu. Okay, isi padu tu akan bertambah dan menyebabkan tekanan udara berkurang. Okay, tekanan udara akan berkurang. Dia terbalik tau. Isi padu ni kalau bertambah, tekanan berkurang. Okay, kalau isi padu berkurang, tekanan akan bertambah. Yang tu akan berlaku dekat sinilah. Bila isi padu kurang, okay, tekanan udara akan bertambah. Okay, kita tengok macam mana isi padu yang dikatakan isi padu bertambah dekat tarikan nafas. Okay, bila dah semua mengecut, kan, dia masuk udara lah dalam ni. Bila masuk udara, isi padu akan bertambah lah. Secara automatik isi padu bertambah. Okay. Okay, silap-silap. Bukannya udara masuk dulu, baru isi padu bertambah. Ni semua tindakan-tindakan dekat 1, 2, 3 ni menyebabkan isi padu tu bertambah. Tekanan tekanan udara di dalam torak kamu, dalam rongga torak akan berkurang. Bila tekanan udara berkurang, barulah udara akan disedut masuk ke dalam paru-paru. Okay. Untuk hembusan nafas pula, okay, semua ketiga-tiga ni, 1, 2, 3, akan mengurangkan isi padu torak. Kamu tengok yang ni dia makin menolak kan. Dia menolak menyebabkan isi padu rongga torak akan berkurang dan tekanan udara bertambah. Bila tekanan dalam ni bertambah, dia akan ada satu, orang panggil apa?
satu orang kata dia paksaan lah, okey, paksaan untuk udara dihembus keluar daripada paru-paru. Seterusnya adalah pernafasan dalam serangga. Okey, yang ni adalah tracheal. Okey, yang ni satu struktur tracheal. Dekat trachea ada spiracle, okey, dan ada trachea. Okey, jadi cikgu nak perkenalkan kat kamu, yang ni serangga kan. Kamu pun tahu, dekat serangga ni dia ada bahagian otot abdomen. Otot abdomen ni adalah yang ni, yang bahagian ketiga ni. Yang ni kepala, okey, yang ni bahagian torasik, okey. Yang ni pula abdomen, perut, okey. Kita panggil sebagai perut lah. Torasik ni bahagian pernafasan dia, yang ni adalah perut. Okey, bahagian abdomen ni, otot abdomen ni akan mengendur bila serangga ni, dalam proses serangga ni nak tarik nafas, okey. Mula-mula otot abdomen akan mengendur. Mengendur tu maksudnya mengembang lah, okey. Bila mengembang, tekanan udara dalam trachea akan berkurang. Bila tekanan dalam trachea berkurang, udara akan masuk ke dalam trachea melalui spiracle. Okey. Spiracle tu adalah ruang liang-liang dekat ni lah, permukaan bahagian torasik ni lah. Okey. Seterusnya, bahagian hembusan nafas pula, otot abdomen akan mengecut. Ni perut dia, kamu nampak beza kan? Ni kembang, yang ni mengendur, yang ni mengecut. Mengecut. Bila mengecut, okey, maafkan cikgu, untuk yang spiracle ni tadi, dia memang ada dekat abdomen sekali tau. Dia bukan dekat torasik saja, dia dekat abdomen sekali. Okey, jadi otot abdomen ni mengecut. Tekanan udara dalam trachea akan bertambah. Ni kat sini. Okey. Bila bertambah, udara akan keluar melalui spiracle. Okey, dia pun keluar. Okey. Next adalah ikan pula. Ikan ni, cikgu nak tengok. Allah. Okey, ikan. Okey, ikan ni, dia ada operculum. Okey, operculum ni adalah penutup insang, okey? Penutup insang. Okey, dan yang ni adalah insang lah bahagian dalam tu. Okey, waktu ditarik nafas ni, macam mana mekanisme menarik nafas ni? Mulut ikan akan dibuka dan bila mulut ikan akan dibuka, okey? Bila buka tu dia akan menggunakan dasar mulut lah. Okey, dasar mulut ikan ni akan dibuka. Sebab ikan ni dia buka dan tutup mulut hanya menggunakan dasar mulut dia sahaja. Okey, bahagian bawah mulut sahaja. Jadi dasar mulut akan menurun. Okey, operculum akan tertutup. Okey, maksudnya bila mulut dibuka, operculum akan tertutup bahagian tepi insang tu. Okay, ini akan menyebabkan rongga mulut bertambah. Isi padu rongga mulut bertambah. Ni bahagian dalam ni. Okey, bila isi padu bertambah, tekanan akan berkurang. Bila tekanan berkurang, air yang mengandungi oksigen terlarut akan memasuki mulut. Dia macam automatik lah, bila buka mulut, air masuk. Sebab itulah, sebab tekanan berkurang di dalam rongga mulut. Okey. Akan masuklah air dalam mulut ikan. Bila masuk, dia nak hembus nafas pula ni. Okey, bila mulut ditutup, yang ni tadi air tu dia pergi dekat insang tau. Dia akan melalui insang. Okey. Seterusnya untuk dia hembus nafas, bila mulut ditutup, okey, dia tak keluarkan guna mulut. Dia tutup mulut. Okey, dasar mulut menaik, operculum yang terbuka, bahagian tepi tu. Okey, terbuka. Bila terbuka, isi padu rongga mulut tu berkurang, kan, sebab tutup mulut kan. Tekanan akan bertambah. Bila tekanan dalam rongga mulut bertambah, dia akan menolak air keluar daripada operculum. Seterusnya, last sekali adalah amphibia ataupun katak lah. Okey. Katak ni, dia ada dinding berlipat-lipat. Dinding paru-paru macam cikgu cakap tadi. Jadi, kita nak tengok yang tu lah. Paru-paru katak. Okey, mula-mula sekali, katak dia bernafas melalui lubang hidung. Okey. Bila dia masuk bernafas guna lubang hidung, dasar rongga mulut ni akan diturunkan. Okey, dia akan mengembang lah. Dan glotis akan tertutup. Yang ni adalah glotis. Okey. Okey, bila glotis tertutup,
tekanan udara dalam rongga mulut berkurang sebab dia kembangkan mulut dia kan. Bila tekanan udara berkurang, udara akan ditolak masuk ke dalam rongga mulut. Okey. Udara akan ditolak masuk ke dalam rongga mulut. Okey, jadi lubang hidung ditutup dan yang ni pula lah. Okey, lubang hidung ditutup dan glotis terbuka. Okey, ni glotis ni terbuka serta dasar rongga mulut dinaikkan. Dia tolak lah, dia menolak rongga mulut ni, dia dinaikkan dan tekanan udara dalam rongga mulut bertambahlah sebab ditekan macam tu kan. Jadi udara tu akan ditolak masuk ke dalam paru-paru lah melalui glotis ni. Yang ketiga pula, bila paru-paru mengecut, yang kat sini kan, paru-paru mengecut, udara akan ditolak keluar. Keluar daripada paru-paru lah. Okay. Dan glotis akan ditutup. Bila glotis tertutup, udara akan mengalir keluar daripada mulut. Okay, kamu tahu tak ada ikan boleh bernafas atas darat? Okay, cikgu rasa kamu tahu lah sebab kita punya kawasan kan ada banyak ni kan paya bakau. Sebab ikan belacak ni ikan belacak lah nama dia kita panggil. Ataupun bahasa Inggeris dia mud skipper. Ni mud skipper. Sebab dia duduk dekat lumpur lah, mud kita panggil. Dan suka melompat-lompat lah cara dia berjalan tu. Okay. Dia akan hidup 90% dekat darat dan 10 selebihnya dekat air lah. Jadinya cikgu nak kamu cari tahu, kamu layari internet untuk dapatkan maklumat tentang penyesuaian struktur pernafasan ikan belacak ni. Okay, untuk membolehkan dia hidup dekat darat. Cikgu nak kamu search internet dan tulis jawapan kamu dekat buku nilam lah. Akhir sekali, yang ni tugasan. Kamu siapkan soalan kebat ni. Okay. Kamu siapkan soalan kebat yang cikgu minta kamu buat tadi. Okay. Yang mud skipper tu, yang ikan belacak. Yang keduanya kamu buat nota dalam bentuk peta aiting ataupun peta minda. Macam yang cikgu dah syorkan kat kamu kan. Ni cikgu nak suruh kamu lah berlatih buat peta minda, peta aiting. Mengikut kreativiti kamu. Tapi cikgu bagi hint dekat kamu lah. Kamu kena buat pasal mekanisme pernafasan lah apa yang kita belajar hari ni. Kamu bahagi mekanisme pernafasan kepada 4 lah. Sebab kita belajar pasal 4 organisma hari ni lah. Manusia, serangga, ikan dan katak. Okay. Jadi cikgu harap kamu berjaya lah hantar tugasan. Itu sahaja untuk hari ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.